Sebagai pengenalan, marilah kita kenal apa itu Maklumat Pembangunan Mampan (SDG). SDG merupakan satu gagasan yang dipaparkan oleh Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di bawah Agenda 2030. SDG 3 telah merangkumi semua cabaran-cabaran perkembangan dunia moden, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan alam sekitar. Program ini rangka tindakan untuk berdaya tahan yang menggariskan 17 maklumat dan 169 sasaran merentas 5 bidang tumpuan. Kesemua 17 maklumat ini adalah sebahagian daripada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Malaysia dan dimasukkan dalam Rancangan Malaysia ke-12. Malaysia akan memulihkan statusnya sebagai suara yang bergauli dalam membantu dunia mengalahkan pembangunan mampan, di samping mengukuhkan kerjasama dosmetik untuk memastikan usaha peringkat nasional dicerminkan dalam profil antarabangsa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Rosfarliza Azura dan kepada rakan-rakan yang lain. Nama saya Muhammad Khairul Anwar bin Syaril dan nombor metik saya ialah 289742. Saya akan membentangkan tentang kemiskinan. Kemiskinan dimaksudkan sebagai tidak mempunyai harta atau wang bagi menikmati taraf hidup masyarakat yang baik dalam masyarakat. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberikan definisi kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk membuat pilihan dan mendapatkan peluang. Kemiskinan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kemiskinan bandar dan luar bandar. Masalah kemiskinan ini sering berlaku di negara sedang membangun, di negara dunia ketiga. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah memainkan peranan penting bagi memastikan kemiskinan dapat diatasi melalui Sustainable Development Goals atau Matlamat Pembangunan Mampan yang pertama. Sustainable Development Goals atau Matlamat Pembangunan yang pertama ialah merujuk kepada tiada kemiskinan atau no poverty. Ia merupakan kesinambungan daripada Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun 2015 dan disambung melalui Sustainable Development Goals. Kemiskinan menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kemiskinan mutlak, iaitu hidup dalam keadaan serba kekurangan dan dapat dilihat di negara miskin dan membangun. Kemiskinan yang kedua ialah kemiskinan relatif, iaitu kemiskinan yang dilihat mempunyai kekurangan pendapatan sumber pencaharian bagi meneruskan kehidupan. Antara objektif Sustainable Development Goals yang pertama iaitu tadi kemiskinan. Yang pertama ialah mengurangkan kemiskinan yang melampau menjelang tahun 2030. Objektif kedua pula ialah mengurangkan kemiskinan sebanyak 50% dengan mengurangkan separuh bahagian lelaki, perempuan dan kanak dari semua peringkat umur yang hidup dalam kemiskinan mengikut semua definisi kemiskinan kebangsaan. Objektif ketiga ialah memberi hak sama rata ke atas pemilikan, perkhidmatan asas teknologi dan sumber ekonomi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Rosfarliza dan kawan-kawan saya yang lain. Nama saya Ahmad Amirul bin Cik Nur, nombor matrik 289797. Saya akan membentangkan tentang pendidikan. Pendidikan bermaksud usaha semua masyarakat dalam memperolehi ilmu pengetahuan bagi meningkatkan kemahiran dalam pembelajaran. Perkembangan pendidikan ke arah yang lebih tinggi telah memberikan sumbangan yang besar kepada negara seperti kemahiran dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan berjaya menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang membangun. Pendidikan berkualiti. Pendidikan berkualiti merupakan ilmu pengetahuan dalam setiap kehidupan masyarakat. Ilmu yang dimiliki oleh masyarakat semakin luas pemikiran mereka dalam dunia yang sedang membangun. Pendidikan berkualiti bukan sahaja memfokuskan terhadap subjek dan isi kandungan sesebuah mata pelajaran, malah turut dilihat dengan lebih mendalam tentang impak dan keberkesanan sesuatu subjek itu terhadap pelajar itu sendiri. Pendidikan berkualiti memberikan pembedaan tentang ilmu pengetahuan yang sama rata terhadap semua rakyat. Selain itu, pendidikan berkualiti juga mewujudkan modal insan yang berkualiti dalam membangunkan kemajuan negara. Punca bagi masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan yang pertama ialah taraf pendidikan yang rendah dan tidak mempunyai sebarang kemahiran. Golongan miskin ini tidak pernah menghabiskan atau tidak pernah mendapatkan sebarang pendidikan formal. Hal ini menyusahkan mereka untuk mendapatkan sebarang pekerjaan yang baik kerana kebanyakan pekerjaan memerlukan mereka mendapatkan sijil tertentu oleh pihak majikan. Contohnya, sijil pelajaran Malaysia (SPM), sijil kemahiran mengikut tahap tertentu, diploma, sijil tinggi persekolahan Malaysia iaitu STPM atau ijazah sarjana muda, degree, sarjana, masters dan PhD iaitu Doktor Falsafah. Golongan miskin ini tidak mampu membiayai pendidikan dan pengajian mereka serta tidak berminat untuk menyambung pelajaran. Ini menyebabkan mereka terlibat dengan masalah kemiskinan.
Punca bagi masalah sosial dan peningkatan kes jenayah yang kedua ialah keruntuhan institusi kekeluargaan. Keruntuhan institusi kekeluargaan di sini bermaksud apabila sesebuah keluarga itu telah berpecah belah. Sesebuah keluarga itu telah berpecah belah apabila ibu bapa bagi sesebuah keluarga itu telah bercerai dan menyebabkan anak-anak mereka tidak mendapatkan sebarang pemerhatian atau nasihat daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa yang telah bercerai tidak dapat menjalankan tanggungjawab mereka untuk menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Hal ini mendorong kepada masalah sosial kepada anak-anak mereka kerana anak-anak mereka tidak mendapatkan sebarang pemerhatian dan terdedah kepada budaya luar yang negatif, contohnya terlibat dengan masalah sosial iaitu membunuh, merompak, mencuri, merogol, pergaulan bebas, zina dan lebih teruk lagi ialah terlibat dengan kegiatan kongsi gelap. Punca bagi masalah sosial dan peningkatan kes jenayah yang ketiga ialah disebabkan kekurangan peluang pekerjaan. Kekurangan peluang pekerjaan sini dapat dilihat di kawasan bandar di mana itu kepada golongan kemiskinan bandar. Golongan kemiskinan bandar ini tidak dapatkan sebarang peluang pekerjaan dan terlibat dengan pengangguran. Hal ini disebabkan oleh majikan terutama di kawasan bandar yang lebih gemar memilih pekerja luar asing sebagai buruh terutama dalam bidang industri dan pembinaan. Hal ini disebabkan kerana kos buruh asing yang lebih murah berbanding kos pekerja tempatan dan serta tujuan untuk mengurangkan kos. Hal ini menyebabkan pekerja tempatan tidak dapat bersaing untuk mendapatkan peluang pekerjaan serta tidak dapat melihara keluarga dan untuk mendapatkan sebarang pendapatan menyebabkan mereka tergolong dalam kemiskinan bandar. Punca bagi masalah dalam mendapatkan pendidikan yang berkualiti ialah yang pertama, sikap pelajar yang tidak minat untuk belajar. Hal ini dikatakan demikian kerana minat untuk menuntut ilmu pengetahuan ini sangat penting dalam membentuk jiwa yang mencintai ilmu. Sebagai contoh, semasa wabak COVID-19 melanda negara kita, kaedah pembelajaran atas talian diamalkan. Hal ini merupakan inisiatif yang membantu setiap pelajar dalam memperolehi ilmu yang berkualiti dalam kehidupan. Punca yang kedua, masalah kewangan dalam kehidupan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam menuntut ilmu pengetahuan, setiap murid haruslah membeli keperluan untuk ke sekolah. Sebagai contoh, kasut sekolah, buku, peralatan bertulis dan lain-lain lagi. Kesannya, pelajar yang mempunyai masalah kewangan dalam kehidupan mereka akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam memperolehi ilmu. Punca yang ketiga, keruntuhan institusi kekeluargaan. Hal ini dikatakan demikian kerana masalah keluarga merupakan faktor pelajar tidak mempunyai minat untuk belajar. Sebagai contoh, mereka melihat ibu bapa mereka bertengkar, bermasam muka, tidak bercakap dan sebagainya. Kesannya, kasih sayang terhadap ibu bapa mereka terhadap pelajar itu tidak dapat dirasai sebenarnya. Sehubungan dengan itu, pelajar tersebut tidak akan berminat untuk belajar kerana tertekan terhadap. Kaitan penyelesaian bagi masalah sosial dan peningkatan kes jenayah ini boleh dimulakan oleh pihak kerajaan dengan memberikan bantuan kepada golongan miskin bandar dan miskin luar bandar. Bantuan boleh diberikan dalam bentuk sumbangan wang ataupun dalam bentuk pendidikan. Memang tidak dinafikan bahawa tahap pendidikan pada masa kini amat penting dalam kalangan masyarakat di samping menduduki diri dalam pendidikan formal yang disediakan oleh kerajaan. Ia juga perlulah mempunyai kemahiran tertentu untuk memastikan sendiri hidup dalam keadaan tanpa bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Seterusnya, program Kalimat Kerjaya juga dikenali sebagai kaedah penyelesaian kes jenayah. Program ini diadakan oleh kerajaan berperan untuk memberi golongan-golongan bantuan yang tidak dapat pekerjaan ataupun sudah bekerja. Syarikat-syarikat akan menawarkan kerja kosong dalam berbagai bidang berdasarkan kelulusan supaya orang ramai khususnya dapat berebut peluang pemilik pekerjaan yang ditawarkan berdasarkan kelulusan. Cadangan yang boleh diambil dalam mengatasi masalah ini adalah menerapkan nilai-nilai positif di kalangan golongan miskin. Golongan miskin perlu dikalar untuk mengambil bahagian secara aktif dalam program pembangunan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra, MPPB, dan aktiviti pembangunan sumber manusia. Walaupun kemiskinan sering dibincangkan daripada segi jumlah ringgit, tetapi kualiti hidup juga menjadi sebahagian daripada persoalan. Hidup dalam kemiskinan bermakna kehidupan yang berjuangan dan kekurangan.
Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan selalunya tidak mempunyai akses kepada pendidikan berkualiti. Oleh itu, SDG telah menjadi sebuah komitmen yang bertujuan untuk menyelesaikan apa yang mengganggu kesejahteraan global dan menamakan kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi menjelang 2030.